kamu boleh menggunakan garis tersebut sebagai datum. Tetapi biasanya bagi kerja-kerja di sungai, kita menggunakan land survey datum. Okey, land survey datum. Jadi nilai reduce level di sepanjang sungai berdasarkan land survey datum. Jadi tak timbul isu ada garis datum yang kering ataupun tidak. Cuma kemungkinan kamu dikendaki melukis garis paras air di sepanjang sungai. Okey, di sepanjang sungai. Tetapi dia punya reduce level dia menggunakan land survey datum. Okey, so ini katakan sungai. Okey, jadi mungkin kamu kena lukislah pinggir sungai. Tapi bila kamu buat kerja hidro, okey, kerja hidro, biasanya sungai kamu akan kena buat profile begitu. Okey, profile. So nilai kedalaman di sepanjang profile ni kamu menggunakan nilai land survey datum. Okey, land survey datum. Tetapi kamu kena lukislah garis pinggir air. Okey, pinggir air di sepanjang sungai. Alright, okey. Boleh? Alright, okey. So biasanya bagi kerja-kerja engineering sungai jarang kita menggunakan nilai cat datum. Kita menggunakan land survey datum. So land survey datum tidak ada isu dia menurun ataupun tidak sebab kita menggunakan nilai batu aras. Okey. So kalau kamu baca, tadi datum are local datum and should not be extended into area which have differing hydrographic characteristic without substantiating a measurement. Jadi tidal datum are local datum and should not be extended. Tidal datum adalah local datum sesuai untuk kawasan masing-masing. Contohnya di Penang kita tak boleh extend datum yang sama ke Lumut, ke Kelang dan lain-lain. Okey, kita dah bincang tadi. Saya rasa tak ada masalah kat sini sebab lain lokasi ketinggian nilai datumnya berbeza. Tidal datum is valid only in the immediate area. Apa yang dimaksudkan dengan immediate area? Kalau kamu ada datum di Penang, datum di Penang cuma boleh digunakan di kawasan Penang, tidak boleh digunakan di Lumut. Okey, so itu yang dimaksudkan dengan immediate area, kawasan yang berdekatan sahaja. Okey, so when tidal datum is needed in other area, apabila kita perlu tidal datum di kawasan yang lain, new local datum must be determined. Okey, datum yang baru perlu ditubuhkan, diwujudkan. Okey, ada apa soalan? Betul ya. Okey. Kalau kita nak tubuhkan datum tu, apa prosedur dia? Dia perlukan masa yang lama tak? Saya dah mention sedikit pada lecture yang awal. Okey, dan kamu ada type seeloknya kita dah bincang 18.6 tahun bagi kerja-kerja nautical chart. Okey, nautical chart ni untuk menghasilkan peta pelayaran. Nilai datum boleh kata wajib lah. Okey, menggunakan data 18.6 tahun kecuali kita tidak ada data untuk tempoh tersebut. Jikalau kita boleh menggunakan data 1 tahun. Okey, tetapi kurang baik berbanding 18.6 tahun. Kita boleh menggunakan data 6 bulan, tetapi kurang baik berbanding setahun berbanding 19 tahun. So minimum saya rasa paling kurang pun sebulan. Sebab dalam sebulan berlaku 2 kali air pasang besar, spring tide. Kita akan bincang kemudian. Jadi kalau kamu terpaksa melakukan kerja hidrografi
Walaupun kerja tersebut mungkin memakan masa sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Okey? Memakan masa yang pendek, tetapi kamu kena establish datum sepatutnya menggunakan data sebulan. Jikalau klien kita nak data dalam masa yang cepat. Okey? Walaupun kita buat kerja 2-3 hari dah siap. Okey? Bathymetric survey kita 2-3 hari dah siap, tetapi kita kena minta tempoh masa lah kepada klien yang bagi kerja. Kita perlu buat cerapan pasang surut sebulan seeloknya. Okey, ada apa soalan? Terima kasih Doktor. Alright, okey. Okey ya. Ini adalah contoh stesen pasang surut dipanggil established type gauge. Established ni stesen pasang surut yang resmi, yang hebat, yang boleh digunakan pakai oleh kebanyakan kita dalam apa aspek kerja pun. So ini adalah stesen pasang surut yang diselenggara oleh Japan. Okey, Japan. Okey, Langkawi. Kalau kamu buat kerja berdekatan dengan stesen-stesen yang ni di Langkawi, Georgetown, Lumut, kamu boleh menggunakan datum daripada Japan. Tetapi contohnya kamu buat kerja di antara Cendering dengan Kuantan. Cendering dengan Kuantan ada bandar apa tengah-tengah ni? Siapa tahu? Antara Cendering dengan Kuantan tengah-tengah. Right? Okey, Kemaman. Kemaman dengan Cendering jarak dia mungkin lebih daripada 50 km. Okey, Kemaman dengan Kuantan mungkin lebih 50 km. So maknanya kamu kena establish chart datum kamu yang baru. Okey, yang baru. Okey. So di Malaysia ada dua jabatan yang melakukan pengukuran pasang surut secara rasmi, secara berkala dalam tempoh yang panjang. Satu Japan, satu lagi Royal Malaysian Navy. Okey, Tentera Laut Diraja Malaysia di bawah Jabatan Hidrografi Negara. Okey. So di Royal Malaysian Navy, Tentera Laut Diraja Malaysia, dia ada unit Pusat Hidrografi Negara. Di Pusat Hidrografi Negara, Tentera Laut Diraja Malaysia juga melakukan cerapan pasang surut di banyak tempat di seluruh semenanjung Malaysia dan juga Sarawak. Okey, Sarawak. Dia ada buku pasang surut dia sendiri. Okey, ada apa soalan? Okey. Okey, Doktor. Okey. Alright. Okey, so di sini sebenarnya ada movie pendek. Alright, tetapi sebab kita tidak ada masa, so kita skip lah movie ni. Okey, kita pergi pada tajuk baru. Okey, saya tutup yang ni. Okey, so kita pergi pada tajuk baru. Not saya dah masuk dalam e-learning. Okey, tajuk baru kita type. Okey, pasang surut. Okey, so pasang surut, ataupun type merupakan antara skop kerja yang sangat penting di dalam buku hidrografi. Type dan nilai type juga sangat penting di dalam penghidupan manusia. Yang kaki mancing
dia mungkin memerlukan maklumat tide untuk pergi mancing pada waktu yang sesuai. Okey, saintis menggunakan nilai-nilai tide untuk pengurusan penghidupan manusia yang lebih lestari. Okey, dan sebelum ini, Razali Mahmud akan saya rasa akan pencin tahun ni. Sebelum ini kita ada satu elective subject oceanografi, oceanografi yang fokus dengan detail lagi tide, dan kita ada satu lagi topik pasang surut. Ini cerapan pasang surut dan juga penganalisaan data pasang surut untuk menghasilkan harmonic constant. Juga elective subject. Tetapi saya tak tahu sebab Razali Mahmud akan pencin tahun ni. Saya tak pasti subjek tersebut akan di-offer ataupun tidak. So, tide sangat penting di dalam kehidupan manusia. Tide sangat penting, pasang surut. Ocean and tide. Kita tengok movie sekejap, movie T3. Movie T3. Ini adalah pasang surut yang berlaku di satu tempat bernama Bay of Fundy. Siapa tahu Bay of Fundy di mana? Tahu doktor. Canada. Apa dia? Canada. Tak kenal lah doktor. Hari ni baru dengar. Canada. Tempat tu sangat special. Saya pun dah pernah pergi. Di Canada, doktor. 0.5 markah. Canada. Boleh bagi spesifik Canada kat mana? Tak apa. Apa dia? Siapa yang sebut Canada tadi? Saya. Canada kat mana agak-agak? Bay of Fundy di sebelah mana? Bapak sini, doktor. Mana kamu tahu Canada? Saya malam tadi ada baca sikit nota ni. Nota. Kamu baca masa mana? Nota saya baru masukkan aja. Malam tadi. Saya masuk pagi ni nota kan? Malam tadi saya nampak dekat minggu ini. lepas lagi doktor masukkan. Lepas ada nota. Cik dah masuk minggu lepas tadi. Saya macam baru masukkan pagi tadi. Alright, yang baca very good. Tapi saya markah bonus yang saya duk bagi, saya tengok tak ada pun student tulis dalam group untuk tulis markah bonus. So kalau kamu tak tulis pada waktu lecture, selepas lecture yang sama, tak adalah markah bonus. Alright, ini Bay of Fundy yang sangat popular mengenai pasang surut. Sangat popular mengenai pasang surut. Saya telah berada di Bay of Fundy di New Brunswick selama 2 bulan. So kalau kamu tengok ni pasang surut di Bay of Fundy. So pasang surut kalau kamu tengok gambar ini adalah pergerakan naik dan turun air laut secara tegak sebenarnya. Bukan secara mendata begini. Kalau kamu lihat, pasang surut adalah pergerakan naik dan turun. Permukaan air laut secara tegak. Rise and fall of sea water. Itu dimasukkan dengan pasang surut. Right. So ini di Bay of Fundy, Canada. Dekat New Brunswick ataupun dekat Halifax. So kalau kamu baca tide, adalah alternating rise and fall in sea level. Alternate. Maknanya
bergilir-gilir, pasang, okey, naik dan turun, okey, alternate. Sea level, permukaan air laut, with respect to the land, okey, with respect to the land, merujuk kepada tanah. Sebab kalau kita tidak ada tanah, kita tak akan nampak pasang surut sebenarnya. Kalau kamu berada di tengah laut, tidak ada tanah, kamu tak nampak berlakunya pasang surut. Kalau kamu tak pernah berada di atas tanah, di bumi, kamu tak tahu pun wujudnya pasang surut. Itu sebab dinyatakan with respect to the land. Okey? Kalau tidak ada tanah, kita tak akan nampak pasang surut. Okey? Berlaku disebabkan oleh daya tarikan graviti, bulan dan matahari, dan ada satu lagi daya yang dinamakan centrifugal force yang kita akan bincang dengan lebih detail selepas yang ini. So kalau kamu tengok, ini kawasan yang sama, ini high tide, air pasang, ini low tide, air surut. So gambar di Bay of Fundy sangat popular dari segi tide. Satu dunia tahulah. Sebelum tu ada satu movie, sebab kita bincang pada lecture yang lepas, kenapa 18.6 tahun? Sebab ellipse rotation of the moon, dia orientation dia berubah-ubah dan balik semula ke kedudukan asal selama 18.6 tahun. Untuk kamu faham, kita ada movie. So kalau kamu tengok movie yang ini, kalau kamu anggap ini ni, kau anggap yang ini bumi, yang ini bulan. So kalau kamu lihat orbit bulan mengelilingi bumi, dalam bentuk ellipse, dan dia berubah orientasi dia. Walaupun yang ini matahari dengan bumi, tapi anggap bulan dan yang ini bumi. So kalau kamu tengok orbit bulan mengelilingi bumi, dia berubah orientasi dia balik ke kedudukan asal dalam masa 18.6 tahun. Alright. Kemudian kalau kamu lihat daripada data cerapan pasang surut seeloknya 18.6 tahun, kita boleh menentukan harmonic constant. Harmonic constant ataupun tidal constitution. Tidal harmonic constant. Contohnya bagi parameter SA, dia punya amplitude height dia 19.8, K degree dia 1.31 dan sebagainya. Semua nilai-nilai ini dinamakan harmonic constant. Nilai harmonic constant yang terbaik yang boleh dikeluarkan daripada data pasang surut daripada least square 62. 62. Harmonic constant inilah yang digunakan untuk menghitung ataupun melakukan tide prediction, ramalan pasang surut. Kalau kamu tengok sekarang ni tahun 2021, bulan 3, saya boleh predict pukul berapa air pasang di Pantai Lido tahun 2022, bila-bila tarikh. Saya boleh predict bila air akan pasang, contohnya di Pantai Lido, pada tahun hadapan, di mana ketinggian yang dipredik itu, kalau selisih pun saya ingat dalam 4-5 cm. Saya boleh predict bila air pasang, berapa tinggi air pasang di Pantai Lido pada tahun hadapan, pada bulan Mac 22 hari bulan 3. So daripada data cerapan pasang surut,
kita boleh buat analisa, kita boleh kira harmonic constant. Harmonic constant digunakan untuk membuat type prediction, termasuklah menentukan HAT, highest astronomical type, dan juga menentukan LAT, lowest astronomical type. Okey, so kalau kamu lihat ini harmonic constant. Okey, so kalau kamu lihat ini adalah type prediction yang lama dulu, 1997. Maknanya buku pasang surut ni dikeluarkan sebelum tahun 1997. Okey, sebelum tahun 1997, katakan 1996, okey, Japan dah boleh mengeluarkan buku ramalan pasang surut untuk 1997. Contohnya pada bulan Januari, bulan 10 Januari, okey, air pasang pada 12 tengah malam ketinggiannya 290 cm. Pada pukul 1.296, okey, dan seterusnya. Ini adalah jadual pada pasang surut yang kamu boleh beli daripada Japan. Okey, buku jadual pasang surut. Okey, ada apa-apa soalan? Okey, tak ada. Semua okey? Okay. Alright. So, boleh kata semua negara di dunia yang ada laut, semuanya ada section pasang surut, semuanya ada buku type table. Okey, contohnya di England, Dover. Okey, England, Dover, ini tahun berapa tak ada tulis kat sini. Okey, contohnya pada 18 hari bulan Jun. Okey, katakan 18 hari bulan Jun tahun ni. Okey, saya dah boleh predict sekarang baru bulan Mac. Okey, katakan saya buka type table di Dover, 18 hari bulan Jun pukul 4.56 pagi berlaku HW apa dia? High water. Okey, high water, very good. Air pasang tertinggi, air pasang tinggi berlaku pada pukul 4.56, ketinggian dia 5.8 meter. Kemudian pada pukul 12, okey, ini 4.56 pagi lah kata. Okey, kemudian lebih kurang pukul 12 tengah hari berlaku air surut, low water. Okey, kemudian air pasang semula lebih kurang pukul 17.27, lebih kurang pukul 5.30, ini ketinggian dia. Daripada air pasang dan air surut kita boleh dapat range. Okey, ketinggian air pasang, air surut. Okey, so ini adalah contoh type table yang dikira menggunakan harmonic constant. Okey, kita ada subjek ni sebenarnya satu semester dibincang dengan detail. Okey, tapi mungkin selepas ni elective subjek ni mungkin tak di offer lagi, saya tak pasti. Okey, ada apa-apa soalan? Okey, so ini adalah Bay of Fundy tadi. Yang specialnya dekat Bay of Fundy, okey, ini gambar saya di Bay of Fundy. Saya pun dah tak ingat tahun berapa, dah lama gila, kamu belum lahir ke. Okey, ini di Bay of Fundy saya buat training hydro. Saya pergi duduk di University of New Brunswick, okey, selama 2 bulan. So saya berulang ke Bay of Fundy ni, sama ada buat GPS ataupun buat mathematic survey ataupun jalan-jalan. Okey, so kamu lihat Bay of Fundy mengalami pasang surut setinggi 17 meter. Okey, jarak antara air pasang dengan air surut 17 meter. Kalau kamu berada di tepi pantai yang ini, okey, kamu boleh tenggelam 3 kali kamu. Okey, 17 meter ataupun 2 kali kamu. Alright. So ini adalah Bay of Fundy ni. Air pasang dan air surut setinggi 17 meter. Agak-agak kenapa air pasang surut dia punya range dia sangat besar? Siapa boleh agak? Sebab dekat laut lepas. Sebab dekat dengan kalau Kukuh tak dekat dengan laut lepas, kalau Kuantan.
Kuantan tak dekat dengan laut lepas. Dekat ke tak dekat Kuantan? Cepat siapa yang jawab tadi? Kuantan dekat dengan laut lepas tak? Dekat. Pasal surut dia 2-3 meter je. Siapa boleh teka? Kenapa pasang surut di PO Fandi ni besar? Sebab kawasan Teluk kot, sir. Jadi apa yang berlaku kawasan Teluk? Mungkin permukaan dia lagi rendah daripada laut. Okey, permukaan dia lagi rendah. Okey, jawapan dia, kalau air pasang, kalau air surut dia pergi, kalau kamu tengok kesel dia akan pergi ke laut. Bila air pasang, air laut akan masuk ke darat. Apabila dia masuk ke darat, kamu lihat di sini adalah teluk. Air dah tak boleh nak pergi ke sebelah atas yang ini. Tersekat. So, air pasang tetapi dia tak boleh pergi ke sebelah sini. So, itu sebab pasang surut di sini sangat tinggi. Alright? Okey, itu guna logik dia. So, ini samalah ni. Ini saya buat kerja di kawasan ini. So, kalau kamu lihat, ini adalah Profesor David E. Well. Ini the best pakar hidrografi di dunia. Okey, saya berjumpa dengan dia saya rasa dalam 10 kali juga. Dia datang ke UTM mengajar kursus hidro pun banyak kali. Saya pergi kursus buat training pun jumpa dia. So, dia tinggal di Vancouver. Dia lecturer di New Brunswick dulu. Okey, kelas. So ini Profesor David Ewell, ini pakar multi beam. Okey. Kalau multi beam ini tak adalah dalam dunia ni sehebat dia. Tapi saya tak pastilah dia masih hidup ke ataupun tidak. Siapa boleh Google cari dia masih hidup ataupun tidak. Okey, saya bagi markah bonus 0.5. Okey, yang ini kalau kamu lihat ini Razali Mahmud. Kenapa saya tak ada dalam gambar ni? Sebab doktor ambil gambar. Oh, bijak. 0.5 markah. Okey, so ini di sinilah. Okey, Bay of Fundy. Okey, so kita pergi dengan lebih detail. Why do we have tide? Okey, kenapa pasang surut berlaku? So, kalau kamu tengok gambar yang cantik ini, bumi yang berputar ni. The common explanation is that gravity forces of the moon and sun pull water toward themselves, okay, causing bulge of water on near and far side of the earth. Kita tahu, okay, ada bulan dan juga matahari bersebelahan dengan bumi, okay. Bulan berpusing mengelilingi bumi. Bulan sentiasa berada di sebelah bumi. Bumi pula berputar mengelilingi matahari. Matahari sentiasa ada bersebelahan dengan bumi. Sebenarnya berwujud daya tarikan graviti antara matahari, bulan dan bumi. Okey, ada daya yang menarik. Okey, ada daya yang menarik disebabkan air ini adalah satu permukaan yang lembut. Yang lembut, kalau kamu tiup balon jadi bulat, kalau kamu tekan dia mungkin jadi lonjong. Okey. So disebabkan bumi diliputi oleh air yang seumpama balon, kemudian ada daya tarikan. Okey. Kalau kamu ada magnet dengan besi, kamu letak bersebelahan, kalau magnet tersebut kuat kuasa dia boleh menarik besi kepada magnet. So konsep dia sama. Kalau kamu anggap ini magnet, ini besi, okey. Kalau daya magnet ini cukup kuat, dia akan tarik besi ke magnet. So sama juga, okey. Daya tarikan graviti tadi menarik air di permukaan bumi ke arah bulan dan matahari, menyebabkan berlakunya bulge tadi. Okey, bulge.
bungkah air yang tertarik. Okey. So sama seperti magnet dengan besi. Okey. So kita akan dapat air yang lebih besar di sini, air yang lebih besar di sini, air yang nipis di sini. Kita akan bincang dengan lebih detail lepas ni. Okey. So inilah kenapa berlakunya pasang surut. Okey, kita ada video kat sini. Okey. Alright, video banyak sebenarnya. Okey, tetapi saya tak boleh nak tunjuk kat kamu. Okey, sebenarnya kita ada banyak video. Okey, banyak video. Video ini video tag saja, ada 134. Okey, mulia T16B. T6B. Okey. So bila tunjuk video ni dia ambil masa sikit. Okey, kat sini kalau kamu anggap ini dasar laut, okey, walaupun bumi, so kalau kamu ingat sini air kedalaman dia, kalau kamu berlayar kat sini, kamu ada kapal kat sini, okey, so kedalaman kat sini sangat besar lah, okey, berlaku air pasang di sini. Kalau kamu berada di atas garis yang ini, tapi kita tak nampak air laut warna biru kat sini. Sini akan berlaku air surut sebab air di kawasan ini tadi ditarik ke sini. Air di kawasan ni ditarik ke sini. Sini berlaku air surut. Okey. Alright. Okey, itu lebih kurang konsep. Okey, so banyak video sebenarnya. Alright. So kita dah bincang, saya dah sebut tadi pasang surut berlaku disebabkan adanya daya tarikan graviti antara bulan dan bumi. Okey. So anggap bumi sebagai M1, bulan sebagai M2. Okey. So ini adalah Newton Universal Law of Gravitation. Okey. Kita ada Newton Law mengenai apa badan-badan
cakrawala yang berada di angkasa. Okay, every mass attract every other mass. Okay, setiap badan cakrawala di angkasa menarik di antara satu sama lain. Attraction is directly proportional. Okay, daya tarikan tadi, okay, proportional to the product of their mass. Proportional apa dia? Siapa tahu proportional? Berkadar terus. Okay, Berkadar langsung. terus. Okay, very good. Berkadar terus dengan product of their mass. Product of their mass ni bermaksud hasil darat. Okay, hasil darat M1 dan M2. Okay. Kemudian attraction, daya tarikan tadi inversely proportional, berkadar songsang. Okey, kalau tadi directly proportional, okey, berkadar langsung, yang ini berkadar songsang, to the square of the distance between their center. Berkadar songsang berbanding jarak antara dua jisim D. Okey, square kena 2. Formula daya tarikan antara dua jasad yang ini. Okey, ni kekuatan daya tarikan antara dua jasad ini formula dia. Okey, gravity attraction tadi ni, G M1 M2 kali bahagi D per 2. G adalah gravity constant. Okey, G adalah gravitational constant. M1 jisim M1, M2 jisim M2, D adalah jarak. Okay, alright. Okay, so to keep the moon in its orbit around the earth, there must be a force of gravity continually attracting toward the earth. Okay, bagi memastikan bumi dan bulan sentiasa berada bersebelahan di antara satu sama lain, tak terpisah. Okey, bumi ni tak pergi ke tempat lain ataupun bulan tak pergi ke tempat lain, so mestilah ada daya tarikan graviti. Dan kalau kamu lihat, okey, daya graviti di permukaan bumi tak sama daripada satu titik ke satu titik. Kalau kamu tengok DZ, nilai graviti, kalau kamu tengok anak panah dia lebih besar berbanding DN. Okey, kalau kamu tengok anak panah DN lebih pendek. Agak-agak siapa tahu kenapa daya tarikan graviti di Z lebih besar berbanding DN? Apa nak cuba? Ha? Apa dia? Distance BZ lebih dekat dengan bulan. Okey, very good. Siapa jawab tu? Saya. Yalah, dari mana saya tahu nama? Sebut nama. Muzaffar. Alright, okey. Ramai yang sebut nama Muzaffar. Okey, 023 markah. Sebab kalau kamu tengok formula tadi, okey, formula tadi dibahagi dengan jarak. Okey, dibahagikan dengan jarak. DZ, jarak Z ke bulan dekat. Okey, jarak Z ke bulan dekat. So, dibahagikan dengan jarak yang kecil, kita akan dapat nilai graviti yang besar di Z. Di N, jarak dia makin besar. So, nilai graviti di N lebih kecil. So, nilai graviti, daya tarikan graviti adalah berbeza daripada satu titik ke satu titik yang lain di permukaan bumi. Okey, sebab kalau kamu lihat, daya tarikan tadi kita bahagi dengan jarak ganda 2. Okey, jarak ganda 2. Okey, so forces decrease with increasing distance. Nilai tarikan graviti berkurangan jikalau jarak bertambah. Okey, jarak bertambah. Alright. Daya tarikan graviti tadi dia menghala ke pusat jisim bulan. Okey, ni kalau kamu tengok, arah daya tarikan graviti tadi menghala ke pusat jisim bulan. Alright. Okay, so kita break sekejap 5 minit. Okay, kita akan sambung lepas.
Siapa ada apa-apa soalan boleh tanya. Mana? Ni. Ha. Ya. Kenapa? Alright. Okay, alright.
Okey, kita hello semua. Ya dah. Ya, Doktor. Kita sambung balik. Boleh Doktor. Alright, so kita habis kat sini. Ada berlaku daya tarikan antara, sekarang ni kita fokus bulan dengan bumi saja. Sebenarnya matahari pun mempunyai daya tarikan yang sama. Okey, prinsip yang sama. Okey. Alright. Kemudian kita ada satu lagi daya yang juga menyebabkan berlakunya pasang surut. Okey. Daya yang menyebabkan berlakunya pasang surut, daya ini dinamakan centrifugal force. Okey, centrifugal force. Okey. The Earth and the Moon form a single system revolving around a common center of mass dalam masa 27.3 hari. Bulan bergerak mengelilingi bumi, dan juga bulan dan bumi ni tadi, ni kalau kamu lihat, ini bumi, ini bulan, kedua-dua ni okey, bergerak, okey, melakukan rotation, okey, dengan ini sebagai pusat rotation. Yang ini adalah Earth Moon center of the mass. Okey, kalau kamu ambil jisim bulan dan juga jisim bumi dibahagi dua, kita akan dapat Earth Moon center of the mass kat sini. Kalau kamu ambil jisim bulan campur jisim bumi, okey, berat bulan campur berat bumi, bahagi dua, jadi dia punya titik center of the mass tadi ni kat sini. Okey, so sebenarnya bulan dan bumi berputar mengelilingi Earth Moon center of the mass. Okay. Inilah yang menyebabkan berlakunya centrifugal force. Okey. So sebenarnya saya rasa kamu tak faham, kecuali saya tunjuk video. Kamu tengok ini center of the earth. Center of the earth ni sebenarnya berputar mengelilingi center of the mass ni. Yang ini dia berputar sebenarnya. Ni. Center of the earth ni, pusat bumi ni, bermaksud bumi akan berputar mengelilingi center of the mass. Jadi kalau kita ambil contoh pusat bumi saja, so pusat bumi akan berputar mengelilingi center of the mass of the moon and of the earth. So putaran inilah yang menyebab berlakunya centrifugal force. Okey, centrifugal force. So kalau kita ambil titik X tadi ni, bumi berputar, titik X dia akan jadi bulatan seperti yang ini. Okey, pass of point X. Okey, so ada video sebenarnya, mana video? Movie T12 dengan movie T12A. Okey, T12. Okey, kita tengok prinsip yang tadi. Okey, the Earth Moon Base Center. Titik tadi dinamakan, kadang-kadang disebut sebagai base center. Okey. So kalau kamu lihat ini center of the mass ni tadi. Okey. So kalau kamu tengok ni, bulan dan juga bumi berputar mengelilingi base center ni tadi. Ni. Okey. So pergerakan mengelilingi, okey, pergerakan mengelilingi base center tadi ataupun center of the mass menyebab berlakunya centrifugal. Okey, kalau kamu tu bergerak laju,
di bumi ni kamu dah tentu akan berasa akan terlempar keluar. Kalau kamu naik kereta masuk pada satu corner curve yang tajam, kamu boleh rasa badan kamu seolah-olah akan dilempar keluar daripada kereta. So itulah yang dinamakan centrifugal force. So kalau dilihat daripada atas, ini lagi jelas ni. Kamu tengok ni, center of the earth bergerak, berputar, mengelilingi center of the mass ataupun base center. So pergerakan inilah yang menyebab berlakunya centrifugal force ni yang bertindak ke arah keluar. Ni, arah keluar. Seolah-olah kalau kamu berada di bumi, dia akan lempar kamu keluar. Clear semua? Clear? Clear doktor. Clear doktor. Ya doktor tu, betul. Kiranya putaran bumi je lah doktor. Ni pergerakan yang ini sekarang, kita consider pergerakan yang ini. Bulan pun berputar juga mengelilingi base center. Pergerakan yang ini menyebab berlakunya centrifugal force. Pergerakan yang ini. Pergerakan bumi mengelilingi base center. Anis, mana Anis? Anis Syamimi. Saya Boleh tengok muka kamu? Ustaz, saya boleh tudung tak? Okey, so tak pakai tudung lagi. Okey, tak apa. Okey, ada apa-apa soalan? Okey. So inilah yang faktor yang menyebab berlakunya berlakunya centrifugal force. Pergerakan bumi mengelilingi base center. Base center. Right. So ada video satu lagi sebenarnya. T12 tapi sama aja. T12A malah nak. So warna biru ni lah centrifugal force. Kalau kamu berada di sini, kamu akan rasa seolah-olah kalau kamu berada di sini dekat kesel saya, kamu akan berasa tercampak ke arah keluar. So inilah yang dinamakan centrifugal force. Alright. So ada dua daya yang menyebabkan berlakunya pasang surut. Yang pertama tarikan graviti bulan dan bumi menghala ke pusat bulan. Kedua tadi centrifugal force. Centrifugal force. So ni centrifugal force tadi, dia bertindak dalam arah ke sini. Kemudian ni ini centrifugal force. Kalau kamu baca yang ini, all point up. Hantar apa? So nilai centrifugal force ni adalah sama pada mana-mana titik di atas muka bumi. Tetapi arah dia kalau kamu lihat, dia parallel di antara satu sama lain dalam arah keluar sebelah sini. Parallel. Parallel. Itu centrifugal force. So ini adalah daya kedua yang menyebabkan air ataupun berlakunya bungkah air dalam arah yang ini. Kita ada barge bungkah air yang tertarik ke arah bulan disebabkan oleh gravitational force, dan kita ada barge air yang bergerak di dalam arah yang ini disebabkan oleh centrifugal force. Alright. So kalau kamu lihat rajah yang ini, kita ada daya graviti berwarna hijau, tarikan graviti berwarna hijau. Kita ada centrifugal force berwarna merah.
Okey, kalau kamu consider titik yang ini sahaja. Titik yang ini sahaja. Warna hijau adalah tarikan graviti, warna merah adalah centrifugal force. Kalau kamu combine daya merah dengan daya hijau, hasil dia adalah berwarna hitam. Combination of centrifugal force warna merah dengan gravitational force warna hijau akan menghasilkan daya final force berwarna hitam. Okey, kalau titik yang ini daya yang terhasil. Okey, kesan daripada kombinasi centrifugal dengan attraction. Kalau titik yang ini dia bergerak di sebelah ini. Kalau kamu tengok titik yang ini pula, kita ada nilai graviti, tapi tarikan graviti kecil berbanding nilai centrifugal force yang lebih besar. So, dia punya result dia menjadi warna hitam ke arah yang ini. So, kalau kamu lihat, okey, kombinasi gravitational force dengan centrifugal force akan menghasilkan bulge, bungkah air yang tertarik ke arah bulan dan juga yang bertindak ke arah keluar di sebelah sini. Okey, di sebelah sini. So, yang hitam ini, okey, daya yang terhasil kesan daripada kombinasi merah dan hijau dinamakan TGF. Okey, Tide Generating Force. Okey, so TGF ni lah yang daya yang menyebab berlakunya pasang surut. Okey, daya yang menyebabkan berlakunya daya pasang surut. Okey, so dinamakan TGF. Okey, TGF. Okey, ada apa-apa soalan? Okey, so sebenarnya ada satu video tapi hampir sama. Okey, so inilah yang menyebab berlakunya pasang surut. Okey, air di permukaan bumi tertarik ke arah bulan dan juga bertindak ke arah terkeluar di sebelah yang ini. Okey, daya tersebut dinamakan TGF, Tide Generating Force. Okey, T12B, T12A. Okey, T12B. Okey, alright. So, kalau kamu lihat ini, kalau kamu lihat bulan mengelilingi bumi. Jadi batch air tadi ni, batch air yang disebabkan oleh TGF tadi ni, okey, akan sentiasa tertarik ke arah bulan. Okey, so kalau kamu lihat batch ini, okey, kalau kata bulan berada statik di sini, so batch air tadi ni, bungkah air tadi akan menghadap ke bulan. Disebabkan bulan bergerak mengelilingi bumi, okey, batch air tadi akan sentiasa bergerak mengikut pergerakan bulan. Okey, so warna biru yang ini adalah bulge tadi, BULGE tadi. Okey, bungkah air tadi. Okey, ada apa soalan? Tak ada doktor. Okey, so tak. Sir. Nak tanya. Contoh kalau ada macam benda asing lintas bumi kan, macam asteroid ke apa ke kan, dia boleh efek tak air pasang surut tu? Oh, terlalu kecil lah. Apa jisim dia terlalu kecil. Asteroid pun dia ada ni daya tarikan dia tu, tetapi laju dia mungkin lebih laju menyebabkan dia pergi ke arah lain. Tetapi kalau kita tengok apa Newton teori tadi ni, okey, ada tarikan antara kedua-dua objek di angkasa. Okey, tetapi disebabkan jisim asteroid tadi terlalu kecil, kesannya mungkin kita tak nampak ah. Okey, kita tak nampak. Okey, lagipun terdapat banyak lagi kesan yang menyebabkan pasang surut tadi ni tak ikut teori
nilai magnitude pasang surut yang berlaku, dia sebenarnya tak ikut teori, tak perfect seperti mana teori, sebab ada faktor lain seperti cuaca, seperti bentuk muka bumi, pinggir pantai, bentuk muka bumi dasar laut, arus laut yang bergerak. Semua faktor-faktor tadi menyebabkan pasang surut, nilai pasang surut adalah tidak seperti mana teori. Tidak seperti mana teori. Jadi kesan asteroid tadi saya rasa lagilah kita tak boleh kesan disebabkan oleh faktor-faktor current, cuaca, pinggir pantai dan lain-lain. Okey? Sebab magnitude yang berlaku sangat kecil, sangat kecil. Okey. Alright. So saya rasa kita dah bincang habis kat sini. Okey, di sini berlaku bulge, ni bulge. Okey, bongkah air disebabkan oleh bulan berada di sini. Ada graviti ni, daya tarikan graviti. Kemudian bulge air yang berlaku di sebelah ini disebabkan oleh centrifugal force. Okey. So kita ada dua bulge air. Okey, dua bongkah air yang tertarik dan terkeluar. Alright. Okay. Okay, so kalau kamu lihat, okay, kenapa berlaku pasang surut di tempat kita? Contohnya sekarang di Pantai Lidu. Okay, kita anggap sekarang ni bulan bergerak laju ke perlahan mengelilingi bumi? Laju. Bulan bergerak laju ataupun perlahan mengelilingi bumi? Laju. Berapa tempoh masa bulan bergerak mengelilingi bumi? 1 bulan. 1 hari. 1 bulan. Laju ke perlahan? Perlahan. Okey. Okey, perlahan. Perlahan. Bumi berputar satu pusingan berapa lama? 1 hari. 1 hari. Bumi berpusing satu putaran 1 hari. Bulan berputar mengelilingi bumi 1 bulan. lebih kurang 1 bulan. Okey, lebih kurang 1 bulan. So bermaksud pergerakan bulan sangat perlahan berbanding putaran bumi. Okey, sangat perlahan. So sekarang ni kita tengok kenapa berlaku 2 kali air pasang, 2 kali air surut dalam 1 hari. Dalam 1 hari, bulan seolah-olah tak bergerak. Kalau kita ambil tempoh masa dalam 1 hari sahaja, okey, bulan kita boleh anggap sebagai masih berada di sini. Dia ada bergeraklah ke depan tetapi sikit sangat berbanding bumi berputar. So kalau kita tengok, kita berada pada pukul 12 tengah malam di sini. So ini adalah permukaan air laut pada jam 12 tengah malam ni. So ini nilai apa kat sini? Nilai apa? Nilai apa? Nilai kedalaman air laut. Kita anggap ini dasar laut. Ini dasar laut. Okey? Ini dasar laut. Pada pukul 12 tengah malam, dasar laut kat sini kalau kamu tengok air dia nilainya besar. Nilai dia besar, dalam. Kapal akan berada di sini, di permukaan air laut. Kemudian kamu tahu bumi berputar satu rotation 24 jam. So selepas beberapa ketika bumi, kalau saya pelot, katakan ini ketinggian dia, okey, katakan 5 meter ni, kedalaman air kat sini saya pelot pada pukul 12 5 meter. Kemudian titik yang ini akan berputar. Betul kan titik yang ini berputar, betul tak? Betul. Alright, sebab bumi berputar. Okey. So titik ini akan pergi ke sini. So
Kalau kamu tengok kedalaman dia makin besar kan makin cetek. Cetek. Makin cetek. cetek. Katakan saya peluk kedalaman yang ini. Saya akan dapat makin cetek. Yang ini 5 meter. Yang ini mungkin 4.4. Kemudian mungkin selepas beberapa jam, selepas beberapa jam, titik yang sama ni, katakan ni Pantai Lido, dia akan bergerak ke sini. Ini nilai kedalaman dia makin cetek. Saya boleh peluk makin cetek. Mungkin 3.3 meter. Ni 3.3. Selepas 6 jam. Ni, selepas 6 jam. Kalau ini pukul 12. Selepas 3 jam. Selepas 6 jam. Selepas 6 jam, akan berlaku air paling surut paling maksimum. Selepas 6 jam. Akan berlaku air surut paling maksimum, paling rendah. Katakan kedalaman dia 0.8 meter. Selepas 6 jam. Kemudian Pantai Lido akan bergerak ke sini. Bergerak. Saya peluk kedalaman dia. Ini kedalaman dia. Kemudian pada selepas 12 jam, kalau kamu lihat, kedalaman di sini maksimum semula. Kedalaman maksimum. So ini dinamakan air pasang. Ni, katakan kedalaman dia kat sini. Lebih kurang sama. Kemudian Pantai Lido terus bergerak. 18 jam. Kalau kamu lihat, ini air paling cetek kat sini. Sebab ini dasar laut, ini permukaan laut. So kalau kamu lihat, sini adalah kedalaman paling minimum. Kedalaman paling cetek. So pada titik yang ini paling paling rendah kedalamannya. Ni selepas 18 jam. Kemudian selepas 24 jam, dia akan balik semula ke sini. So jadi air pasang. Jadi kalau kamu lihat dalam 24 jam, air pasang. 2 kali air pasang. Ini dia, kemudian dia sampai sini semula. Kalau kamu tengok, dalam masa 24 jam ada 2 kali air surut. Kat sini sekali, kat sini sekali. Ni air surut. Itu sebab kenapa secara teori dalam masa 24 jam berlaku 2 kali air pasang dan 2 kali air surut. Clear ke tak clear? Clear, Doktor. Alright. Dalam masa 24 jam berlaku 2 kali air pasang dan 2 kali air surut. Ada movie T18A. T18A. So tak ada yang menunjukkan tu. Tak apa. Alright. Alright, T17A sebenarnya. Most location on the Earth experience 4 tide per day. Kebanyakan titik di permukaan bumi mengalami 4 pasang surut dalam masa 1 hari. 2 air pasang dan 2 air surut. Itu maksud 4. Each successive high and low tide constitute one tidal cycle. Each successive high and low tide. So kalau kamu lihat di sini, kita ada pulau di pantai, kita ada sini, katakan satu batu. Pada air pasang, dia akan tenggelam. Pada air pasang. Selepas 6 jam air surut, kita boleh nampak batu yang ini. Menunjukkan air surut. Kemudian selepas 12 jam daripada sini, air pasang, batu ni akan tenggelam. Ini dilihat daripada atas.
dilihat daripada plan view. Alright. Okay, so tak ada apa kat sini. Type producing force Earth Sun System. Tadi kita tengok bulan dan juga bumi. Bulan dan juga bumi. Kalau kamu baca sini, the same phenomenon occur between sun and the earth, but on a much smaller scale. Kesan tadi maksudnya kesan daya tarikan tadi. Okey, kesan daya tarikan graviti bulan dan bumi menyebab berlakunya pasang surut. Sebenarnya berlaku juga daya tarikan graviti antara bumi dan matahari. Berlaku juga daya tarikan graviti antara bumi dan bulan, tetapi magnitude, kekuatan daya tarikan graviti bumi dan matahari kecil. Okey, kecil berbanding daya tarikan bulan dan bumi. Sebab apa kecil? Sebab jarak matahari terlalu jauh. Jarak matahari terlalu jauh. Walaupun jisim matahari sangat besar. Sangat besar. Okey? Tetapi jarak bulan dan matahari, bumi dan matahari sangat jauh. Kalau kamu tengok kalau kamu tengok formula graviti tadi, ni formula yang ini. Okey. Okey, ni formula ni. Jadi disebabkan jarak matahari dan bulan, kamu tengok ni, kalau saya lukis semula lebih kurang dengan scale ini, bulan dengan bumi dekat, bumi dengan matahari terlalu jauh. So kalau kita ambil yang ini, jarak antara bumi dan matahari ni D/2 ni terlalu jauh, besar. So nilai Fg akan menjadi kecil sebab distance besar. Okey. Kalau kamu lihat rajah yang ni, memang ada kesan, tetapi kesan daya tarikan matahari bumi kecil berwarna merah berbanding kesan tarikan bulan dan bumi berwarna kuning yang lebih besar. So magnitude the sun TGF is about 0.6% of the moon. Kekuatan TGF, kekuatan ni TGF tadi, Type Generating Force tadi, kekuatan TGF matahari cuma lebih kurang 0.46% berbanding TGF bulan. Clear semua? Clear? Clear. Kurang jelas. Tadi kita bincang kalau ni di sini kita bincang kalau kamu baca ni TGF ni TGF. Type Generating Force disebabkan oleh bulan dan bumi ni. Disebabkan oleh bulan dan bumi. Kesan yang sama ni TGF ni, kesan yang sama berlaku mengambil kira bumi dan matahari. Daya tarikan bumi dan matahari juga menyebab berlakunya TGF ni, TGF ni. Yang ini dinamakan TGF matahari. Tetapi magnitude TGF tadi ni, magnitude TGF tadi adalah lebih kurang 0.46% berbanding TGF bulan. Sebab dia kenapa? Sebab jarak matahari dengan bumi terlalu jauh. Jadi
daya tarikan graviti matahari adalah kecil disebabkan jaraknya adalah besar. Okey. Alright. Okey. So ini mengenai statistik dari jarak bumi ke bulan, jarak bumi ke matahari, kenapa TGF matahari lebih kecil berbanding TGF bulan. Okey. So ini kamu baca lah, saya boleh tanya kamu. Okey. Kamu boleh baca. Alright. Alright. So magnitude TGF matahari cumalah lebih kurang 0.46% berbanding TGF bulan. Okey, berbanding TGF bulan. Okey. So kita tengok sikit apa yang dimaksudkan dengan lunar day. Okey, lunar day, hari bulan. Okey. Lunar day. Okey. Lunar day. Kalau kamu tengok, okey, anggapkan pada satu ketika kamu berada betul-betul di bawah bulan. Ni. Kamu berada betul-betul di bawah bulan dan bumi akan berpusing. Bumi akan berpusing. Okey? Dan bulan juga sebenarnya bergerak mengelilingi bumi, tetapi kelajuannya sangat perlahan. Pada satu ketika ni, disebabkan bumi berpusing, kamu akan turut berpusing. Okey, selepas 8 jam kamu berada di sini. Ni. Dan bulan juga bergerak tetapi dengan kadar perlahan. Tadi bulan berada di atas garis yang ini. Kemudian selepas 8 jam bulan bergerak ke sini. Selepas 16 jam kamu berada di sini. Bulan berada di titik yang ini. Makin jauh daripada garis yang asal. Selepas 24 jam kamu akan balik ke kedudukan asal di sini. Ni kedudukan asal kamu. Selepas 24 jam. Ni. Tetapi kalau kamu lihat bulan telah bergerak ke sini. Okey? So, apabila bumi berpusing 24 jam, ni bulan tidak lagi berada tegak di sini, berada di sini. Apabila kamu bergerak betul-betul di bawah bulan. Okey, inilah yang dimasukkan dengan lunar day. Lunar day. Okey, bumi berputar, kamu berputar dan berada betul-betul di bawah bulan semula. Dia mengambil masa daripada sini bergerak ke sini ni, daripada sini bergerak ke sini mengambil masa 50 minit. Jadi kalau kamu lihat satu complete cycle pasang surut. Satu complete cycle pasang surut. Bungkah air ni akan bergerak complete cycle ni bermaksud kamu berada di bawah bulan semula adalah 24 jam 50 minit. Satu complete cycle pasang surut pada satu titik. Untuk satu titik. Titik tersebut akan bergerak dan berada betul-betul tegak di bawah bulan semula supaya air pasang maksimum semula pada kedudukan kamu mengambil masa 24 jam 20 minit. So, lunar day adalah 24 jam 50 minit. Satu complete cycle pasang surut. Okey? Satu putaran lengkap pasang surut berlaku 24 jam 50 minit. Itu sebab kalau kamu lihat, kalau hari ni air pasang pukul 6 petang, pasang penuh pukul 6 petang, okey? So 24 jam berikutnya, okey, kamu kena tambah 50 minit untuk jumpa air pasang maksimum semula. Okey, jadi air pasang maksimum semula makin lewat 50 minit. Kalau hari ni pukul 6 petang pasang penuh, okey, the next day pukul 6.50. Clear ke tak clear?
Ya. Clear ada. Alright, okay, very good. Okay, so lunar day, okay, tempoh lunar day 24 jam 50 minit. Alright. Okay. Kemudian kita tengok variation in the moon sun induced time. Okay, kita tengok perbezaan yang berlaku kepada pasang surut. Okey, disebabkan oleh pergerakan bulan dan matahari. Okey, kita tengok perbezaan pasang surut yang berlaku, okey, yang disebabkan oleh bulan dan matahari. Relative position, okey, kedudukan relatif, and orientation, okey, dan orientasi of the earth, moon, sun are not constant. Okey, kedudukan relatif, okey, dan juga orientasi antara bumi, bulan dan matahari adalah tidak tetap, berubah-ubah dari semasa ke semasa. Okey, tetapi perubahan tersebut berlandaskan kepada cycle, satu putaran yang tempohnya tetap, tempohnya tertentu. Okey, kita ada perubahan kedudukan antara bumi, bulan dan matahari sentiasa berubah, tetapi perubahan tersebut berlaku di dalam satu bentuk cycle, pusingan ataupun kitaran yang tetap, ada tempoh dia. So kita boleh tengok apa yang berlaku, kita boleh kira, kita boleh predict. Itu datangnya tadi harmonic constant yang saya sebut di peringkat awal. Okey. As far as simple understanding of type generating mechanism is concerned, only the most significant factor. Sebenarnya terdapat banyak, okey, terdapat banyak pergerakan putaran, okey, astronomi yang berlaku di antara, okey, antara bumi, bulan dan matahari. Tetapi kita cuma mengambil kira putaran pergerakan yang penting sahaja, yang memberi kesan yang besar kepada pasang surut. Okey, yang memberi kesan yang besar kepada pasang surut. Ada banyak faktor pergerakan, terlalu banyak. Okey, pergerakan bulan, bumi dan juga matahari. Tetapi kita di sini kita bincangkan faktor-faktor yang penting yang memberi kesan kepada pasang surut. Okey. Yang pertama, okey, okey, perubahan relative position tadi ni dan juga orientation tadi. So yang pertama yang penting, the moon and sun declination. Okey, kita akan bincang kecondongan. Okey, orbit bulan dan juga orbit orbit bergerak bumi bergerak mengelilingi matahari. Yang itu dinamakan the moon and sun declination. Okey, ini faktor penting yang memberi kesan kepada pasang surut. Yang kedua, earth moon sun position, monthly tidal cycle. Okey, kedudukan, okey, kedudukan antara bumi, bulan dan matahari dalam tempoh satu bulan, dalam tempoh pergerakan satu bulan, monthly tidal cycle. Ini faktor kedua yang sangat memberi kesan, okey, kepada pasang surut. Yang ketiga, the moon elliptical orbit. Okey, the moon elliptical orbit. Okey,
orbit pergerakan bulan mengelilingi bumi. Okey, ni orbit pergerakan bulan mengelilingi bumi. Okey. Orbit ini juga memberi kesan kepada pasang surut. Okey. Kemudian yang keempat, sun elliptical orbit. Orbit bumi mengelilingi matahari. Ni orbit. Ni bumi, dia bergerak mengelilingi matahari. Ini adalah faktor keempat penting yang memberi kesan. Okey. Siapa boleh bagi contoh lain? Okey, contoh lain, okey, relative position antara bulan, matahari dan bumi yang memberi kesan. Siapa boleh bagi contoh lain? Berlakunya bulan penuh. Berlakunya bulan penuh, full moon. Okey. Itu ini Earth, Moon, Sun position, monthly tidal cycle, betul. Okey, tetapi di bawah tajuk yang kedua. Cynthia, mana Cynthia? Cynthia. Hello Cynthia. Cynthia, ada contoh yang lain Cynthia? Saya tengah fikir-fikiran. Ha? Saya tengah fikir-fikiran. Tengah apa? Fikir-fikiran. Okey, tak dapat dengar suara kamu. Okey. Amir, mana Amir? Ada contoh lain? Faktor contoh lain? Tengah mikir. Okey, assignment pertama saya bila kena hantar? Ada yang dah hantar? Siapa yang dah hantar? Chinese siapa yang dah hantar? Siapa Chinese student yang dah hantar? Hello. Okey. Alright. So kamu saya ada bagi assignment. Kalau tak hantar on time, okey, saya akan bagi kosong. Okey. Pada tarikh yang telah dinyatakan. Okey. Semua soalan assignment ada dalam kos online. Okey, ini ada movie A7. Cik, tapi tak ada tarikh kan? Dalam kos online tu. Tak tahu, saya akan cek balik. Kalau tak ada tarikh, okey, kamu bernasib baik. Saya akan letakkan tarikh. Alright. Apa ni? Dia kata tarikh hantar tugasan ini mesti dihantar pada pertengahan semester. Tak apalah, nanti saya akan cek balik. Okey. Okey, saya akan cek balik. Okey, movie A7. Okey, sekarang kod 949. Okey. Movie A7. Empat enam, mana A7? Tak ada ni. Movie A7. Okey, tak apa. Alright. Okey, ini antara karakteristik ciri-ciri pergerakan bulan, bumi dan matahari. Okey. Contohnya, Earth's axis of rotation is inclined 23.5 with respect to the plane of the Earth's orbit about the Sun. Bumi bergerak mengelilingi matahari, tetapi bumi condong. Bumi berada dalam keadaan condong. Kalau kamu lihat yang ini condong, kecondongannya 23.5 darjah. Okey, ini bumi bergerak mengelilingi matahari. Kalau kamu lihat, ini North Pole, ini South Pole.
kutub utara, kutub selatan. Okey, kedua-dua kutub ni tak tegak, dia condong. Sudut kecondongan dia 23.5 darjah. Okey, sudut kecondongan. Okey, movie 85. Okey, movie 85. Movie 85. Okey, movie 85. Okey, so ni tengok daripada atas. Okey, so kalau kamu lihat ni, ini orbit. Ini orbit bulan mengelilingi matahari. Okey, so kalau kamu lihat, bumi condong sebanyak 23.5 darjah ni. Kalau saya bukit garis yang ini, sudut yang ini. Okey, garis ekuator ni condong kepada orbit bumi mengelilingi matahari ini, orbit sebanyak 23.5 darjah. Okey, 23.5 darjah. Alright. Masih tak gerak. Okey, so kalau kamu lihat ni, okey, condong. Okey, sebanyak condong. Ini orbit. Orbit ni dinamakan ekliptik. Okey, ekliptik. So, orbit bumi mengelilingi matahari dinamakan ekliptik. Okey, so bergerak dalam keadaan condong. Okey, alright. Okey. Disebabkan kecondongan tadi, okey, disebabkan kecondongan tadi, berlakunya, yang ni tak apa penting, berlakunya season tadi. Okey, musim panas, musim sejuk. Okey, kemudian di sini kalau kamu ada perkataan equinox. Okey, disebabkan kecondongan tadi, pada satu ketika kalau kamu baca semalam, okey, matahari betul-betul berada di atas ekuator. Itulah yang dinamakan equinox. Okey, berlaku semalam. Okey, pada 21 Mac dan juga 21 September. Jadi semalam, okey, matahari berada betul-betul di atas ekuator. Okey. Kemudian kalau kamu lihat pada 21 Jun, kutub utara dia condong ke arah matahari, seolah-olah dia mendekati matahari berbanding kutub selatan. Jadi berlaku musim panas. Okey, pada 21 Jun adalah maksimum musim panas. Disebabkan kawasan hemisfere utara berada berdekatan dengan matahari. Kalau kamu tengok, ini hemisfere selatan seolah berada jauh daripada matahari. Kemudian pada 21 September, matahari akan berada sekali lagi tegak di atas ekuator. Matahari betul-betul berada di atas khatulistiwa. Okey, pada khatulistiwa. Kemudian pada 21 Disember, kamu tengok hemisfere utara seolah menjauhi matahari berbanding hemisfere selatan. Hemisfere selatan berada dekat dengan matahari sebab dia condong begini. So, pada 21 Disember, hemisfere selatan mengalami musim panas. Okey, yang peak pada 21 Disember. Ini sebab kenapa berlakunya musim panas, musim sejuk, kenapa berlakunya equinox. Bila kamu dengar equinox adalah
pada ketika matahari berada betul-betul di atas khatulistiwa. Okey? Malaysia berada di atas khatulistiwa tak? Betul-betul di atas khatulistiwa tak Malaysia? Ya, betul-betul atas garisan khatulistiwa. Siapa lain nak cuba? Siapa lain nak cuba? Okey, kalau kamu tengok peta Malaysia, okey, Malaysia tidak berada betul-betul di atas khatulistiwa. Okey, kalau saya lukis peta Malaysia kat sini. Okey. Tidak berada betul-betul. Okey. So Malaysia lebih kurang begini. Okey. Cantik tak tulisan saya? Cantik. Cantik Merah. doktor. Mana ni? Okey. Ni merah. Okey. Garisan khatulistiwa kat mana? Kalau ini Malaysia. Bawah. Bawah. Garisan khatulistiwa kat bawah. Ni garisan khatulistiwa kat sini. Ni. Apa? Ni. Jadi Malaysia tak berada betul-betul di atas khatulistiwa. Itu sebab kalau kamu baca news, matahari berada tegak di atas kepala bagi penduduk Malaysia berapa hari bulan? Okey. Saya rasa kalau kamu Google tengok, saya rasa dia tulis 20 hari bulan Mac. Okey? 20 hari bulan Mac. Tetapi matahari berada tegak di atas ekuator khatulistiwa pada pada 22 Mac tadi kan? Okey, pada 21 Mac dengan 21 September. Okey, 21 September. Okey, kamu ada kelas apa lepas ni? Geography. Okey, so cepat join kelas saya. Kita berhenti sini dulu. Bye bye. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Alright. Doktor. Okey.